sama kan? Masih lagi problem. Masih So lagi sekarang Islam dia mengulangi masalah yang sama. Macam tengok ISIS kat Iraq semua. Cuba ISIS. nak ISIS ni bagi saya dia kalau nak menegakkan keadilan dia kena ada etika. Sebab tu etika Islam tu betul. Dia etika perang tak kena. Dia tak boleh wakili wajah Islam. Nak restore sistem khalifah. Dia kena cara betul. Mana perlu? Snake orang tak boleh. Itu ekstrim. Ini bukan ilmu Islam. Dia tujuan dia. ISIS ada orang sponsor. Dia buat supaya dia nak tunjukkan pada dunia. Inilah Islam. Jadi kita pun masuk ke mesyuarat parlimen kita kena hapuskan ni. Masuk ke perang skala besar, hapuskan. Bukan saja ISIS. Timur Tengah kita settle semua. Habis. Jadi ISIS itu menjadi image kita. Image yang teruk untuk membenarkan supaya tentera boleh tak habiskan. Dan sekali boleh kita semua tiga agama kan. Adab beragama tu, adab menghormati orang kita ada walaupun benda tu kecil. Kata-kata kita boleh orang sakit hati. Kalau dalam kelas Facebook, pakai juga ni apa. Kita sakit hati dah. Kadang-kadang kata-kata tu penting. Bila kata-kata tu menikam hati orang lain, Sunni tikam hati Syiah dengan kata-kata dia. Masalah dia bukan agama dia, pada sikap manusia tu sendiri. Sebab tu Imam Ghazali tulis buku pasal pembersihan hati. Hati manusia tu. Hati kita. Soal dia soal hati. Dah sekian soal hati. Masalah dia memang selagi mana manusia ni hidup, selagi penindasan tu ada. Tak kisah agama ke sains ke, falsafah ni benda tu ada. So cara dia melawan balik kena lawan balik cara tu atas kita punya cara ilmuwan lah yang lawan dengan betul-betul ya, cara ilmuwan lawan dengan ilmu dia, cara pemimpin, cara dia akan berterusan tapi zaman sekarang dia berlaku secara global. Penindasan berlaku pada zaman sampai sekarang ada satu tempat tindas, tapi ini penindasan berlaku secara ditindas. Ya betul lah kan dia kata berlaku. Kita tutup kita selesai. Tak selesai habis okey tutup kita. Kita kena terus. Dan setiap orang akan dinilai sesuai walaupun kita macam kita satu parti ke satu gerakan ke kita tetap akan nilai berdasarkan individu. Amalan kita apa yang kita buat. Respon kita terhadap penindasan ini apa respon? Sebab tu dia kata manusia hanya diuji sesuai dengan kemampuan dia. Ini menunjukkan bahawa ada manusia yang ada kemampuan lebih pada orang lain. Jadi kalau dia dah kemampuan dia setakat ni, dia buat setakat kemampuan dia. Tapi dia tidak boleh jadi zalim pada diri dia. Oh, sebab kita nak kena Islam. Kita boleh senjata, kita melanggar, melebihi apa yang kita mampu buat. Dia sudah zalim pada diri kita. Kita perlu mainkan susah dengan kemampuan. Okay, kalau saya mampu menjaga saja. Kalau dia mampu sebagai pemimpin, peranan itu sesuai dengan upaya kita. Maksudnya kita nak buat semua. Buat dari itu. Sesuai dengan kemampuan kita saja. Dan Allah tahu yang kita tu tak mampu. Sebab tu kita kena sedar kemampuan kita. Jangan ambil lebih daripada apa kita mampu. Macam itulah. Kita nilai ikut individu. Sebab tujuan kita hidup pun untuk sana juga. Ada. Lagi ada. Saya setuju lah betul. Dia akan continuous. ada masalah dengan agama. Yang Islam. Betul. Yalah, agama tu di sana. So bila kita keluar dari kelompok kita punya macam-macam. Dia cuba cari solusi. Agama masalah, buat. Sebenarnya bermasalah tu orang yang menggunakan agama untuk menindas, buat. Sekali masalah dia juga moral untuk bila ada definisi keluarga, bila ada macam mana kita nak define cinta antara keluarga. Jadi dan seolah-olah kita tidak nampak lagi orang yang mampu menggunakan agama tu betul-betul pakai bunyi positif betul-betul. Sebenarnya agama tu mendatangkan kebenaran. Mungkin kaedah penggunaan tu tidak berapa perfect. Kadang-kadang kita dah tak nak tahu kita pakai tak semua. Kita nak kata nak semua dengar. Macam kita nak indoktrina kan. Kita tak dengar tahu lagi. Tak semestinya kita pakai apa saja. Kena buka balik pintu ijtihad. Istilah kita Ijtihad tu kena buka balik. Kena tunjuk bahawa kena tunjuk Islam itu dah ada kita. Jangan tengok pada gaya rambut apa semua. Lagi dia pihak kan kena buka. Itu ijtihad kan. Itu istilah tu dia tak ada pandangan lama baru. Ijtihad baru macam ni. macam tadi sebenarnya rasa saya berheran. Itu istilah dia tertutup sampai kali kiamat. Lama-lama ya. Guna pakar. Pandangan lama. Macam perempuan jadi pemimpin.
Itu pandangan dulu. Itu mungkin biasa terjadi pada ulama golongan mungkin golongan yang salafi lah mungkin lah jadi dia betul-betul ambil hukum istihad jadi kadang bila hukum tidak ada zaman dulu di istihad itu berdasarkan zaman itu tak ada itu jadi tidak sama Dia ada Nabi atas orang itu di governor tempat di Yaman tu tak saya. Kata kalau berlaku masalah nak mana? Untuk Allah dan Rasul. Ni ikut ni. Kalau ikut ijtihad ni ikut pembincangan saya dia. Ijtihad pada dia. Dia sebenarnya patut saya kata ikut ilmu itu ulama tu kalau dia kata boleh. Sebab kita punya ilmu bukan sama tahu dengan dia. Dia tu boleh. Dia punya authority lah sebab tu. Orang authority tu kena tentu kan. Kalau tempat tu segala ulama yang paling pandai dah setuju macam tu, tak nak cakap. Kalau nak setuju, tak setuju lah kita. Masuk fatwa tu ialah pandangan seorang ulama, tapi dia tidak ada kuasa eksekutif. Kalau kita kata okey, ada orang tanya okey, kes ni macam mana? Ulama kata fatwa dia okey, cerai. Tapi kita kata kalau tak setuju dengan fatwa dia dia tak baik. Dia boleh kita tolak. Itu sebenarnya itu malah ahli agama dia kata, Syekh ahli agama. Itu maksudnya definisi fatwa tu dia tak ada kuasa eksekutif. Kalau tak perang, kalau tak setuju, macam kalau fatwa tu ialah bila masyarakat kita tahu lagi benda keadaan. Keadaan ni lagu mana? Tahu fikir-fikir 5 tahun lah kan buat fatwa jelas. Kalau kita kata contohnya semua orang tahu dia haram kan. Lepas tu kita pun masuk dia. Ini sudah haram, mana fatwa? Ulama kata, dah tahu haram halal, buat apa nak fatwa lagi? Yang mana? Fatwa tu bila kita tak tahu apa dia. Orang panggil aku mana ni ada kata gini. Dia paling pandai dia tahu. Ni semua tahu tak? Oh ni disalah dia haram dia. Mana fatwa? Nama baca paper tengok. Dah tahu mengapa nak fatwa lagi? Itu sebenarnya. Itu je fatwa tu. dia kena bagi benda yang Kadang-kadang paper dia tak kena. Dia kata mana fatwa? Sudah tahu betul kenapa mau fatwa lagi? Bila kita tahu. Itu sebab saya bila saya ikut dia punya ni komisi ahli agama gitu. Maksudnya fatwa. Kita ingat fatwa tu macam satu arahan pulang. Bila kita ingat fatwa tu macam order yang wajib kita punya. Fatwa ni neraka ni semua ni. Fatwa ni. Kita enggak apa kita. Dia bagi solusi jawapan dia. Ikut keadaan dia. Macam kalau fatwa tu bagi tempat. Dia punya tempat ni kita apply dia punya fatwa di tempat. Kita semua. Tak payah ada fatwa dia. Macam ahli agama kata fatwa, perempuan dah tak payah nak berkatan. Kata kan. Perempuan berkatan ni dia tidak ada dalam Islam punya tradisi. Lelaki dia. Betul. Kalau cik tak ada. Dia berkata, dia kata mesti kita hentikan. Kita faham ada undang-undang legal law menghalang. Tak boleh. Sebab dia tidak bagus. Serunya tak boleh buat. Ini tempat dia semua dia tak buat. Itu fatwa dia jelas tu. Sekali ni lagi bagus tak. Itu tujuan fatwa tu menjelaskan macam bayi tumpang macam mana. Kes benda yang orang ke mana. Itu fatwa tu aja. Dia tak boleh semua tempat kita minta. Sangat. Dengan ada. Pertama cuba saya. Itu bagi jelas soalan dia. Tanya nilai adab sedangkan maksudnya kebijaksanaan tu kalau bahasa Inggeris wisdom. Kebijaksanaan ni wisdom ni maksudnya satu ilmu, definisi kebijaksanaan. Satu ilmu yang memberitahu kita tempat yang betul bagi segala perkara. Tapi setahu tu samalah kalau awak pandai
teknik komputer ni kebiasaan awak ke. Awak pandai bahagian ni falsafah kebiasaan awak. Sebab tu kita ada macam kita nak diskusi ni sebab kita tahu tak sama untuk cari kata sepakat keputusan. Jadi kebiasaan itu bila kita tahu tempat yang betul bagi perkara-perkara yang itulah yang kita letak tu. Dan bila kita buat benda tu, kita punya beradab. Tak buat, dia kata. Maknanya dia punya ni lah, kesalahan penting dia takkan nak prepare nak tegur komando. Patut tak sama. Dia macam kes dalam macam falsafah ni, dia mendefinisikan masalah. Dia bukan nak selesai masalah. Dia mendefinisikan